Sekejap. Saya. Okey kelas, jadi hari ni macam saya cakap, kita akan habiskan topik untuk unit topik 2.2 iaitu ethics, topik 2 iaitu ethics, yang mana hari tu kita dah cover untuk topik 1, 2, 3, dan hari ni kita akan proceed pada 4 dengan 5 lah. Okey, boleh nampak? Boleh nampak skrin ke? Nampak sir? Boleh. Nampak sir? Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni kita akan tengok topik 2.4 lah. Okey, berkenaan dengan patient safety. Patient safety. Jadi untuk patient safety ni dalam healthcare, seperti yang kita semua dah tahu, dalam healthcare ni kita mesti melibatkan klien yang merupakan adalah pelanggan kepada service provider yang kita provide lah. Kita seorang healthcare provider, kita akan bagi servis kita kepada orang-orang dekat luar sana, dan mereka adalah klien. Dan mostly klien untuk healthcare provider ialah pesakit. Okey, patient. Jadi saya tahu awak semua ni sebagai seorang PPKP, walaupun tidak direct langsung kepada pesakit, mungkin kepada orang awam di luar sana, tapi kita masih lagi berada dalam satu kelompok yang memberikan servis berbentuk kesihatan ni kepada komuniti dekat luar sana. Jadi target group kita boleh dikatakan sebagai pesakit lah. Okay, pesakit, walaupun awak tidak ada kontak dengan orang yang sakit secara fizikalnya, dan mungkin orang yang sakit secara mental itu pun adalah klien ataupun patient kita. Okay, dekat luar sana kalau orang tak jaga kebersihan ke, dia itu ada masalah mental tu sebenarnya kan. Jadi mereka adalah salah satu klien ataupun customer yang menerima khidmat kita sebagai seorang healthcare provider, service provider. Jadi hari ni kita nak tengok patient safety. Tapi patient safety ni mostly dengan facilities ataupun kemudahan yang bekerja langsung direct dengan pesakit, especially hospital lah. Jadi patient safety ni sebenarnya kita hari ni nak tengok, okay, what is the concept of patient safety. Kita juga ada satu satu organisasi yang memang melaksanakan undang-undang ataupun etik serta patient safety ni. So we want to see outline the Malaysian patient safety goal, ataupun nama pendek dia MPSG. Nanti kita tengoklah MPSG dan juga awak sekurang-kurangnya boleh explain sedikit mekanisme yang dilaksanakan untuk enhance patient safety measures ni. Enhance patient safety measures ni adalah berdasarkan MPSG ni lah. Okay. Jadi nanti lepas ni saya akan gunakan short form untuk Malaysian Patient Safety Goals ni, MPSG. Okay, MPSG. Okay. So introduction, what is actually patient safety? Patient safety ni keselamatan pesakit lah, keselamatan pesakit. Dari secara umumnya dalam healthcare ni, patient ni adalah orang yang menerima healthcare service daripada kita. Okay. Ini patient safety ni apa? Absence of preventable harm to a patient during the process of healthcare. Jadi preventing punya behavior yang sepatutnya dibuat oleh seorang healthcare provider tu, dia tak ada. Jadi dia boleh menyebabkan harm kepada patient. Jadi kita sebagai seorang healthcare provider kena bagi servis yang prevent daripada pesakit cedera. Okay, cedera ataupun efek apa-apalah, physically or mentally. Jadi ini pun saya ambil daripada
website MOH ni, more.gov.my ni, patient safety juga. Nanti awak boleh rujuk kat sini. Saya pun nak suruh awak pergi ke sini lah untuk dapatkan rujukan dengan lebih lanjut. So dia cakap it is estimated 1 in 10 patients is harmed while receiving hospital care. Yang ini secara statistically-nya, 1 daripada 10 pesakit ni akan ada efek. Okey, akan ada efek. Tak semestinya efek tu teruk. Walaupun efek tu adalah sedikit, contohnya macam tak puas hati dengan dengan sebab tunggu lama sangat nak dapatkan rawatan. Itu adalah salah satu daripada harm yang patient receive while taking hospital care ni. Okey, jadi daripada 10 patient sebenarnya mengalami masalah ini. Dari segi statistically lah, macam awak semua pun awak tahu bila awak pergi dekat hospital, ada banyak isu yang melibatkan benda yang jadi harm ni. Okay, jadi tak puas hati ke apa ke. So why is it happening? Kenapa dia berlaku? Because process in medical care ni sebenarnya very complex, and because medical care ni involves human, so human ni ada banyak human error. Human error ni apa? Masalah-masalah yang berlaku dalam manusia ni ada banyak. Yang awak dah belajar dari dalam ethical concept tu sebenarnya dah sangat banyak dah. Okay, kita ada values, kita ada moral, kita ada attitude, kita ada behavior, macam-macam lah. Jadi because of human error ni, plus complex process in medical care ni, boleh menyebabkan patient safety incidents. Safety incidents ni lah benda yang orang kata patient safety tadi. Patient safety incidents maksudnya insiden yang melibatkan keselamatan patient tu. So how to prevent it? Because this is always happen in our community, especially dalam kalangan patient ni. So we have to do something, kata MOH. Okay, so mereka telah melaksanakan banyak program untuk mengelakkan daripada harm kepada patient ni. So they created so many things, okay, for patient safety programs. So ini kata-kata daripada patient safety. Dr. Moni, patient safety is your rights and everyone's responsibility, especially to people who give the healthcare services or provider to the clients, okay, together for safety. Jadi ini okay. So yang patient safety programs yang diperkenalkan oleh Ministry of Health, ada banyak lah, ada banyak. Yang salah satunya adalah MPSG tadi, Malaysian Patient Safety Goals. Kemudian ada lagi program yang diperkenalkan seperti reporting, life, patient safety, patient safety. So contohnya ini macam report ni Sir, maaf sir, suara sir dia tenggelam timbul. Suara tenggelam timbul? Ni baru okey. Tadi tenggelam timbul. Tadi tenggelam timbul macam mana ni? Saya cuba pakai ni. Saya tak tahulah sebab line ke apa ke. Hello. Jelas ke? Jelas. Jelas, sir. Harap jelas lah. Alright, terima kasih. Kat mana start tenggelam timbul tu? Dia daripada lepaskan patient safety goals tu. Slide ni dah. Slide ni lah, daripada awal lagi. Mana? Daripada slide ni lah, daripada awal lagi. Oh, slide ni awal-awal? So ini saya nak kenalkan ni, okay, Ministry of Health dia menyediakan pelbagai program untuk jaga patient safety ni lah. Jadi patient safety ni adalah sangat penting dalam Ministry of Health sebabnya awak tahu kita kerja melibatkan patient. Jadi antaranya Malaysian Patient Safety Goals tadi
saya dah terangkan MPSG tu. Nanti kita akan tahu lebih detail lepas ni apa itu MPSG ni. Lepas tu kita ada incident reporting, report insiden yang berlaku, safe surgery, melibatkan keselamatan dalam pembedahan, medication safety, melibatkan ubat-ubat ni, transfusion. So ada kita buat apa, hospital juga ada transfuse blood semua tu. Okay, ada SOP ataupun KPI yang perlu diikut. Patient for patient safety, ni patient for patient safety ni apa dia? Bersabar bersabar. Lepas tu patient safety curriculum, 5 moments of hand hygiene, clinical audit and many more will be provided and already being provided by Ministry of Health, semata-mata untuk menjaga keselamatan patient. Nampak tak? Ministry of Health ni sebenarnya sangat menitik beratkan keselamatan pesakit semasa menerima rawatan daripada healthcare provider. Sebab apa? Sebab ini bukan main-main. Sekiranya kita ada masalah dengan patient, dah boleh menyebabkan harm, kalau boleh menyebabkan injury, dan kalau injury itu sangat-sangat besar efeknya kepada patient itu, kita sebenarnya boleh dipersalahkan lah. Okey, kita sebenarnya boleh dipersalahkan sekiranya kita tidak mengikut etik ataupun tidak mengikut law yang telah ditetapkan. Sekiranya benda itu adalah negligence, kecuaian kita boleh disaman. Jadi awak pun sebenarnya dah dengar dah banyak isu-isu ataupun insiden yang berlaku dekat Malaysia ni. Okay, yang berkaitan dengan healthcare, salah inject lah, okay, salah bagi ubat lah. Kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan maut. Jadi bila maut itu yang menjadi masalah ataupun isu besar kepada Kementerian Kesihatan. Okay, boleh faham semua setakat ni Boleh sir, boleh. Okay, very good. Nice. Okay, jadi kita nak tengok patient safety goals. Safety goals ni apa sebenarnya? Ini adalah satu program Malaysian Patient Safety Goals ni, MPSG ni. Sebenarnya adalah satu program yang telah dicipta oleh Kementerian Kesihatan untuk memantau keselamatan patient semasa menerima rawatan dekat mana-mana fasiliti yang menyediakan healthcare service ni. Okay, kita nak tengok dua benda dekat sini, Malaysian Patient Safety Goals itself and patient safety in registered or licensed private healthcare facilities. Sebenarnya benda ni sama. Sebab apa? Kerajaan telah mengarahkan supaya private healthcare facilities ni juga menggunakan atau menguatkuasakan Malaysian Patient Safety Goals ni. Jadi sama ada dia government atau dia private, dia akan dua-dua perlu mematuhi Malaysian Patient Safety Goals ni untuk memastikan data-data tentang patient safety ini dipantau secara keseluruhannya di Malaysia ni. Okay, so what is actually Malaysian Patient Safety Goals ni? Ataupun kita kenal dia dengan MPSG. Okay, MPSG ni safety goals. Okay, goals ni sebenarnya matlamat ini dekat Malaysian Patient Safety Goals. Jadi benda itu sebenarnya di-create ataupun di-initiate selepas wujudnya Malaysian Patient Safety Council ni. Okey, saya nak perkenalkan dulu Malaysian Patient Safety Council. Ini adalah badan yang memantau patient safety ni. So this council actually established in January 2003. Ini untuk sebenarnya ditubuhkan untuk ensure that the rakyat receive safe healthcare. Safe healthcare maksudnya menerima rawatan kesihatan dengan kaedah yang selamat. So this council actually dipengerusikan by our DG, yang mana DG itu akan advise our Honorable Minister of Health lah. DG siapa DG? Kenal tak DG? Datin Hisham Abdullah. Si baik kenal. Dia Tan Sri sekarang. Tan Sri, Datuk Sri Malaysia. Okay. Sekejap minum sekejap. Minister apa?
Ada hamba. Ha? Datuk ke Siapa? rasanya ada hamba. Saya tak Doktor sure. hamba. Doktor ada hamba eh? Ada hamba. Kenal ke semua ni? Kau ni pelajar dekat Kenal sir. Kementerian Kesihatan kenal? Kenal sir. Timbalan Menteri siapa? Timbalan Menteri. Tu tak kenal. Tak ingat. Timbalan Menteri tak kenal. Apa? Datuk Dr. Nur Azmi. Timbalan Menteri ada dua kita. Satu dengan dua. Tak jarang nampak jadi tak kenal. Jadi awak kena kenal lah sebut sedikit organisasi KKM ni. Datuk Aaron. Datuk Aaron tu Menteri Kesihatan Timbalan Menteri Kesihatan kedua. Okay, kita boleh buka lah tengok. Nasib baik kena DG tak kena DG kita boleh buang dari Malaysia ni. Okay, it is hoped that all healthcare workers will take the lead to ensure that all necessary measures are taken and give patient safety top priority. Jadi sebenarnya council ni diwujudkan supaya apa message kepada healthcare workers ni sampailah. Message tu apa? Untuk ensure, untuk memastikan bahawa semua benda dah diambil semasa tindakan memberikan rawatan kesihatan kepada pasien tu. So sekiranya berlaku apa-apa kepada pasien dan kita sudah mengambil necessary measures, jadi kita tak boleh dipersalahkan lah sebab kita itu sebenarnya orang kata cause and effect in healthcare service. Jadi kalau kita dah ambil necessary measures tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita tak ambil kita tak ambil berat tentang patient safety ni semasa memberi healthcare service. And the ultimate goals of the council actually is to minimize and ultimately eliminate preventable adverse events in patient care. Jadi kita nak eliminate terus ni apa any adverse event yang akan berlaku kepada seorang patient. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi itu adalah target Malaysian Patient Safety Council. So sekarang kita pergi kepada MPSG lah. So 2003 dah ada council. So first National Safety Campaign telah dilaksanakan pada tahun 2013 and during that date pada 24 Jun 2013 ni telah dirasmikan Malaysian Patient Safety Goal. So apa benda sebenarnya Malaysian Patient Safety Goal ni? MPSG ni apa dia? MPSG ni sebenarnya satu portal atau satu fasiliti juga yang disediakan oleh KKM kepada semua fasiliti yang melibatkan healthcare ni. Okay, especially yang treat patient. Jadi dia sebenarnya satu portal yang mana facility mesti submit atau report data related to patient safety. Jadi dia kena hantar setiap facility ni sebab kementerian dia nak pantau apa masalah yang berlaku tentang patient safety semasa kerja dibuat oleh fasiliti tersebut. Jadi mereka harus hantar report kepada Ministry of Health lah through through MPSG ni. Okay. Jadi ini adalah untuk memantau, nak tengok macam mana keadaan service provider yang diberikan oleh healthcare service facilities. Okay. Jadi kenapa? Sebab dia adalah singular benchmarking of patient safety applicable to both private and public sector. So I said for both private and also public sector, and also hospitals and primary care. Jadi dia adalah benchmark untuk semua facilities ni follow. Facilities ni perlu follow. Dia ada benchmark, dia ada KPI yang perlu facility ni follow dalam MPSG. Nanti kita tengok detail saya buat faham lah. To outline important areas in patient safety with specific goals and target. Jadi MPSG juga sediakan goals dan sediakan target yang perlu di-achieve oleh sesebuah facility itu untuk menambahkan patient safety ni dalam diorang punya service.
The status of patient safety nationally can be evaluated. Jadi secara keseluruhannya status keselamatan patient semasa menerima rawatan tu boleh di-evaluate, boleh dinilai, boleh dipantau, boleh dikira, boleh dibuat statistik lah. Jadi apabila kita ada evaluation ni, kita ada statistik, kita boleh meningkatkan lagi servis provider. Kita boleh meningkatkan lagi servis yang mengikut goals and target patient safety ni. Okay, nah ni kita nak tengok. So tadi APSG ni apa APSG ni portal untuk report kan. Jadi siapa yang perlu report ataupun submit any data berkaitan dengan patient safety ni, semua healthcare yang melibatkan treating patient. Tapi this is not including any facilities that are not treating patient. Okay, ni APSG ni perlu untuk government hospitals, government clinics, government institutions, Ministry of Health, Ministry of Defence Malaysia, sebab Ministry of Defence pun ada hospital dia kan, tahu tak? Tentera ada dia punya own hospital kan, yang mana mereka sendiri dia bukan bawah Ministry of Health. Ya, betul sir. Hospital tentera. Tapi dia pakai staff KKM ke kan? Dia ada pakai, dia memang pakai staff KKM juga, tapi dia Gaji dia bayar kan? Saya pun tak tahulah yang detail tu. Sebab ada bayar oleh siapa semua. kawan isteri saya kerja dekat Lumut tu, dekat Navy base tu. Navy base. Dia KKM ke apa? Dia buat KKM tapi yang bayar dia pertahanan lah. Kementerian Pertahanan lah. Tadi hospital pertahanan ni dia special sikit. Okay. So any private hospitals, clinic, seperti dental atau general practitioner, semua pun kena termasuk dalam APSG ni. University Hospital, ada hospital UiTM lah, hospital USM lah sekarang. Hospital apa lagi? USIM. USIM ada hospital Ada. Dia tengah nak buat hospital beberapa puluh tahun yang lalu. Rasanya dah siap dah kot. Oh ya ke? Rasanya dah siap sebab saya pergi hari tu macam dalam pembinaan 2012 dalam pembinaan. Hospital USIM. Yang saya tak tahulah. Yang saya tahu hospital UiTM tu baru nak buat juga. Baru nak siap. Baru siap dia tu. Jadi semua fasiliti yang especially treating patient ni semua tertakluk kepada MPSG ni. Jadi kena follow MPSG ni. Jadi apa MPSG ni? Saya minta untuk awak download dah MPSG Guidelines e-book. Okey, jadi MPSG ni apa dia sebenarnya? Apa benda ni? Apa benda sebenarnya MPSG ni? So MPSG ni secara detailnya dia tersangat besar. Dia tersangat besar. Saya tak boleh nak explain everything in MPSG pada hari ni. Tapi untuk next untuk mechanism for enhancing patient safety measures ni dia ada melibatkan MPSG. Jadi kita akan tengok apa itu sebenarnya MPSG, apa benda yang perlu awak tahu tentang MPSG ni. Tapi jangan lupa tahu yang ini saya sebenarnya dah cuba untuk MPSG guideline ni, saya sebenarnya dah cuba untuk upload dekat iBest, tapi dia sebab dia file dia lagi besar daripada 5 MB, jadi dia tak boleh masuk. Jadi saya boleh cadang untuk masukkan e-book ni ke dalam Telegram. Boleh Telegram boleh tak? Boleh saya boleh. Boleh. Kalau boleh macam gini saya coba kau kat mana ni? File tu kat mana? Bentar ya. Saya fikir. MPS
Tak ada ni. Dekat WhatsApp ada lah. Terry ada Terry? Terry ada tak Terry? Ada sir. Terry ni saya forward dekat awak forward dekat ni boleh? Boleh sir. Saya forward dekat awak forward dekat Telegram. Forward. Sekarang ni kita buat live. Tu bunyi tu. Okey, dah ada sir. Okay, forward. Nanti boleh download tengok lah. Okay. So MPSG tadi, kita nak tengok mekanisme indicators and target dalam MPSG tersebut. Jadi yang inilah yang saya nak tunjuk cuba sedikit tentang MPSG ni. Jadi dalam MPSG ni, ada 4 key areas ada 4 bidang. Ada 4 bidang ataupun strategic direction ataupun orang kata apa, plan secara keseluruhan dalam MPSG ni. Ada 4 key areas. Ada mechanisms, itu apa benda yang nak dibuat adalah goal. Ada 13, indikator KPI ada 19 dan also ada target. Okay, jadi kita nak tengok table dekat bawah ni. Inilah MPSG sebenarnya. Ini pun sebenarnya surface saja, bukan secara detail macam mana nak hantar submit, macam mana nak submit report, semua benda lah. Ini pun saya ambil, yang ini table ini pun saya ambil daripada itulah benda yang saya hantar dekat awak tu, daripada PDF ebook guideline tu. Okay, yang inilah saya kata tu 4 key areas ataupun strategic direction. Yang ini ada 4 semua 1, 2, 3, ada lagi dekat bawah sana. Lepas tu mekanisme yang dibuat untuk patient safety ni, kita tengok kepada goals yang mana ada 13. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13 bawah sana. Ni sampai 13. Okay, sampai 13. Dan dalam 13 goals ni, untuk goal 2, 3, 4, contohnya macam untuk goal yang ketiga ni. Untuk goal yang ketiga ni pun dia pecahkan kepada 2 KPI. KPI ni adalah indikator. Nah, target ni adalah target lah. Target untuk melihat adakah dia capai kepada indikator ataupun KPI yang telah ditetapkan oleh MPSG. Okay. Jadi adalah summary of strategic directions, goal, key performance index, target and frequency of data collection. Jadi benda yang dekat MPSG ni, benda yang awak nak kena tahu adalah inilah strategic direction ataupun key areas ni. Kat sini ditulis strategic direction. Patient safety goals ni, KPI. Dan also target ni. Saya tahu ada sangat banyak sampai 19. Tapi awak at least awak kena tahu patient safety goals ni yang penting-penting lah. Jadi pilihlah yang mana satu yang awak nak kena target sebagai goals ataupun ni mekanisme yang dilaksanakan oleh MPSG ni untuk mencapai KPI dalam patient safety ni. Okey, kita nak tengok secara ringkas lah. Yang ini kalau saya nak cover semua pun memang sangat banyak. Dia memang sangat pening juga. Okey. Nombor 1, strategic direction dalam MPSG ni adalah untuk implement systematic framework through clinical governance. Clinical governance maksudnya macam governance ni macam government kan? Government. Jadi clinical governance tu secara sendirinya dia ada dia punya law and ethics yang melibatkan healthcare sector ni. Jadi semua healthcare sector perlu ikut undang-undang klinikal yang telah ditetapkan oleh Ministry of Health itu sendiri. Jadi
patient safety goals ataupun matlamat ataupun mekanisme dia adalah untuk implement clinical governance. KPI dia implementation. Jadi kalau satu organisasi atau facility tu dia dah implement clinical governance ni, jadi dia automatik akan capai matlamat ni. Okay? Akan capai matlamat yang pertama ni. Jadi all elements of CG implemented by all relevant healthcare facilities, itu adalah yang pertama sekali. Semua elemen-elemen dalam CG dalam clinical governance tu perlu diimplementkan oleh semua facility. Okay, itu adalah yang pertama. Jadi apa elemen ni? Boleh rujuk dekat e-book yang telah saya bagi kepada awak tu. Okay, banyak memang ada banyak. Awak bacalah. Alright. So data collection for this, adakah setiap facility to implement clinical governance tu perlu dihantar yearly. Okay, yang kedua adalah managing major significant aspect of safety risk. Jadi ini adalah berkaitan, kalau tadi clinical governance, yang ini managing major significant aspect of safety risk to patient receiving healthcare. Ini secara ringkasnya management. Okay, management. Jadi management ni apa dia punya goals ataupun dia punya mekanisme yang nak dibuat. Ni to implement, ni implementation. Okay, to implement WHO's first global patient safety challenge, clean care is safer care. Ini nak katanya WHO dah buat satu global patient safety challenge ni, clean care is safer care. Jadi Malaysia dah tetapkan buat national hand hygiene. Okay, buat national hand hygiene. Jadi sebenarnya hand hygiene tu ada kalau facility semua comply dengan national hand hygiene ni, at least ini target more than 70% at each audit. Maksudnya apabila diaudit dekat facility tersebut, lebih daripada 75% buat national hand hygiene compliance, hand hygiene ni mereka buat hand hygiene ni, jadi mereka telah capai goal ni lah, capai goal ni. Okay, boleh faham ni? Boleh Boleh sir. boleh kan, tapi awak kena perhatikan jadual ni lama sikit baru awak boleh faham dengan jelas. Sir, nak tanya sikit sir. Ya, benar. Yang jadual ni dia punya benda-benda ni akan masuk dalam exam ke? Maksudnya kena hafal ke? Itu subjektif tu. Saya cadangkan kepada awak at least, sebab itulah at least ingatlah sikit benda-benda ni. Okey, baik. Okey, ingatlah sikit. Tak payah ingat semua pun, ingatlah 5 ke, okay, 5 mekanisme, 5 KPI dalam APSG. Okay, tak ambil senang-senang. Yang target zero ni senang, target zero. Baik. Ini lah. Okay. Safe surgery, safe life tadi, program tadi kan, program yang dilaksanakan oleh kementerian tu, number of wrong surgeries. Ini dia punya KPI. Number of wrong surgeries mesti zero. Maksudnya tak akan ada wrong surgeries. Number of cases unintended retained foreign body ni, maksudnya kalau foreign body yang di retain, any cases yang tak dirawat ni, yang tak di unintended, apa dia orang panggil, yang tak layan lah, tak layan. Saya tak ingat lah istilah dia apa tu. Retain foreign body ni, maksud body yang tak dikenali ni zero juga. So apa-apa saja kalau body yang kita yang melibatkan surgery ni, mesti attend sepenuhnya. Okay, jadi zero juga. Yang ini case ni kena hantar monthly. Yang ni incident rate of MRSA. MRSA ni apa? Saya tak ingat nama penuh dia.
methicillin resistant Staphylococcus aureus. Awak tahu lah Staphylococcus aureus tu kan? Mikrob. Tahu saya. Okey, ESBL. Apa ESBL? ESBL, aku tak tahu. Extended spectrum kot. Belum belajar lagi. Ini pun yang melibatkan apa? Mikrob ni. Okey, mesti less than 0.4, less than 0.3. Antimicrobial resistance. Okey. tackle antimicrobe ni. Okey, yang ketiga strategi ialah implementing evidence base. Okay, evidence base best practice safety measures. Ini orang kata best practice, kita nak implementkan best practice ni. Best practice semasa melaksanakan tugas, semasa melaksanakan care service. Okay, improve the accuracy of patient identification. Kita tak nak biar accurate lah patient identification tu. Jangan tersalah, patient ini mesti 100% juga. Okay, compliance rate for at least 2 identifiers implemented. Yang ni awak kena tengok dekat secara detail dekat dalam guideline tu. Okay, identifiers tu siapa yang buat identifiers. Ensure the safety of transfusions blood. Okay, transfusions error. Any blood transfusion error mesti zero. Dia ada dua. Actual dengan near miss. Ni near miss ni bawah ni. Transfusion error yang near miss. Near miss tu hampir-hampir error. Hampir. Awak belajar kan near miss kan? Ada belajar dengan Puan Aman ni. Kan? So kita nak kalau actual transfusion error tu biar zero. Ni ada lagi sambungan. Implementing evidence base ni banyak. Ensure medication safety. Medication error tu zero. Near miss ini ditulis tu to be determined later pending national data analysis and trending. So near miss ni macam boleh dimaafkan lagi lah. Sampai dia pun tak set up lagi target dia berapa. Okay. Improve clinical communication. Implementing a critical value program. The percent of critical values notified within 30 minutes. Any critical information, critical things yang berlaku dekat facilities tu mesti di-notified dalam masa 30 minit. 100% mesti di-notified dalam 30 minit. Okay, clinical communication maksudnya everything yang melibatkan critical information mesti sampai kepada orang yang tertentu dalam masa 30 minit. Reduce patient falls, yang itu kita pun dah belajar commission, omission semua tu. Kalau ingat dalam ethics, percentage reduction of number of falls, adult patient dan pediatric patient. Yang ini pun ada dia punya KPI dia. Banyak, ada 19 KPI. Reduce incidence of healthcare associated pressure ulcers. Incident rate pressure ulcers. Rate of CRB, CSI, ni apa ni? Catheter. Catheter related bloodstream infection. Catheter ni apa? Tahu? Catheter tu tak silap yang pasal apa ada dalam microbes yang lepas yang pasal orang guna besi ke macam tu lah catheter. Catheter tu yang cucuk lah dekat awak bila apa? Awak masuk hospital kan, benda yang cucuk dekat tangan tu catheter lah tu. Jadi kemungkinan juga catheter related bloodstream infection tu boleh berlaku. Jadi benda itu pun termasuk dalam KPI juga. Okay. Kita nak elakkan daripada to reduce. Okay, reduce bloodstream infection ni. Tapi biasa kita dah sanitize semua dah, benda tu sterile kan. InsyaAllah selamat. Ini apa nombor 12? Tak nampak pula. Okay, reduce ventilator associated pneumonia. Rate of ventilator ni
associated pneumonia. Ini ventilator ni untuk apa? Tahu? Pneumonia ni apa benda? Tak tahu rasa apa function dia. Pneumonia. Tu bukan pneumonia. Pneumonia tu ada penyakit yang Lama. Nafasan ni apa? menyebabkan short of breath tu. Okay. Lelah. Dia macam asma tapi dia severe sikit asma, jadi dia perlukan bantuan pernafasan, ventilator. Okay. Assessing yang keempat ni, strategic direction, assessing and understanding issues of unsafe care. Okay, ini to implement incident reporting learning system. Jadi goals dia implement incident reporting and learning system. Okay, KPI dia apa? Implementation of facility wide incident reporting system. Maksudnya apa ini? Dia perlu implementkan apa-apa saja kaedah untuk report insiden, including root cause analysis secara detail. Maksudnya secara detail. Ada orang nak masuk ke? Bunyi apa tadi? Tak tahu. Kan. Itu. Tu ada. Oh. Ahmad. Okey. Sekian, terima kasih. Ahmad baru je masuk. Di mana Ahmad? Oh, Ahmad. Mana tadi ni? Mana ni? Okay, or other methods. Ada method to investigate any incidents. Jadi ini mesti dibuat oleh facility tersebut, implement satu sistem untuk report the incident. Jadi kalau sistem implemented tu, maksudnya dia telah mencapai KPI, terus dia mencapai goal. Jadi pendek kata, ini semua ni KPI yang disediakan dalam MPSG ni perlu dicapai targetnya seperti ini. Okay, perlu dicapai targetnya seperti ini dan benda-benda ini semua perlu direport kepada MPSG portal tu. Perlu direport, ada kaedahan untuk submit report semua benda lah dekat MPSG tu. Jadi apabila dia mencapai target untuk KPI yang telah dinyatakan ada 19 KPI ni, automatic patient safety goals ni akan tercapai sekiranya target tercapai lah. Kalau terlebih target ni maksudnya tak capai lah. Jadi awak pun tahulah KPI, macam KPI kita bila kerja, kita ada KPI. KPI ni tahu tak apa dia ni? Indicator ni. Tahu sir. Performance Saya lepas belajar lah. Saya lepas belajar kan? Ha. Jadi KPI ni pendek kata apa Macam sasaran lah. Ya betul. Okay, sasaran lah. Sasaran yang nak dicapai. Key performance. Jadi matlamat. Matlamat. Dia lain sikit nak kata matlamat ni goal sebenarnya matlamat ni. Mekanisme tu. Okey. Tapi benda lebih kurang macam tu. Target tercapai untuk KPI ni, maka KPI tercapai. Bila KPI tercapai ni, maksudnya safety goals ni tercapai. Bila safety goals ni tercapai, key areas ataupun strategic direction untuk keempat-empat ni tercapai. Apabila tercapai, maksudnya apa? Patient safety adalah dalam keadaan terbaik. Jadi ini semua MPSG ni sebenarnya satu sistem untuk memantau patient safety. Itu je. Kalau macam kita ada Hermes, tahu Hermes? Tahu saya. Situ kan ada KPI kita, ada SKT, target kita, SKT. Sasaran kerja tahunan. Sasaran kerja tahunan. Maksudnya itu sistem itu dibuat untuk apa? Untuk penilaian. Untuk menilai apa? Penilaiannya staff lah. Prestasi. Penilaian staff lah. Prestasi. Prestasi staff, performance staff tu macam mana. Kalau yang ni nak menilai apa? MPSG.
Menilai patient safety. Oh. Itulah. Menilai patient safety lah. Jadi ini adalah satu sistem yang dibina untuk menilai keselamatan patient semasa mendapatkan rawatan di healthcare facilities dekat seluruh Malaysia ni. Okay. Boleh? Jadi ini at least awak ingatlah sikit-sikit yang orang kata apa yang utama. Saya pun tak tahu nak point yang mana untuk nak pointkan awak yang mana untuk ingat, tapi at least sikit-sikit lah. Ini ada 19 ni, ingatlah 5. Tak. Baik, sir. Tapi ini tidak applicable kepada semua healthcare facilities. Contohnya macam ini goals ataupun mekanisme nombor 1, 7, 9, 13 ni yang ada 1 star ni, ini only for clinics, applicable to clinics and hospital. Okay. Clinic, hospital. Tapi hospital semua. Jadi kalau yang tak ada star ni, yang tak ada star ni Hospital lah. dia tak dibuat dekat klinik. Okay. Dia tak dibuat dekat klinik. Jadi yang 2 star ni lain pula. 2 star ni applicable to hospital with ICU only. So pendek kata, semua 13 goal ni, 13 mekanisme ni semua ada pada hospital. Semua ada pada hospital 13 ni. Cuma 2 perlu ada dekat hospital yang ada ICU, dan 4 tu hospital and clinic, yang ada kat klinik. Dekat klinik tak ada ni ventilator, catheter, blood stream infection. Ni apa, critical value program, National Hand Hygiene Compliance Rate. Okay. Itu tak applicable dekat klinik. Okay. Kelas, boleh? Boleh, sir. Okay, setakat ni. Boleh. Tapi saya nak ingatkan balik dekat awak, MPSG ni sebenarnya sangat besar. Kalau awak buka sendiri pun dekat guideline tu, berapa muka surat? Dah buka ke belum? Belum, sir. Tengah Yang fokus kelas. Yang lain tu, yang saya buka yang lain tu ada banyak gila. Saya buka yang lain. Saya Google tadi kejap sementara saya nak Itulah bagus, proaktif. Okay, ni nampak ni, MPSG guideline. Saya buka ni ada 72 muka surat . Oh. 72. Ada 72 muka surat. Maksudnya ini sebenarnya MPSG ni sebenarnya sangat besar lah, sangat besar. Untuk setiap ini kan kita tengok tadi kan apa? Tengok sini macam pendek-pendek je kan. Tapi dalam dia sebenarnya banyak lagi huraian. Ni near miss ni macam mana? Medication error tu apa elemen-elemen dia? Okay. Secara jujurnya saya pun tak study habis lah benda ni. Kalau awak tanya saya pun saya pun tak dapat nak jawab. Incident rate of pressure ulcers. Macam mana ni incident rate of pressure ulcers? Apa pressure ulcers tu? Itu doktor lah tahu. Tapi awak nak kena tahu, tengok sikit-sikit lah. Okay, at least awak objektifnya, at least awak dapat. Bila orang tanya, awak tahu tak MPSG tu apa? Tahu. Itu apa dia? Okay, boleh tak? Boleh? Boleh, sir. Jangan orang kata MPSG tu apa? Entahlah, macam pernah dengar. Tak tahulah benda. Majlis Pembandaran. Lagi sebut majlis pembandaran pula kan. Tak pasal-pasal. Apa MPSG tu? Goal, tiang goal. Jangan. Okay. Jadi MPSG ni apa? Malaysian Patient Safety Goals. Janganlah cerita tu. Apa benda tu? Bukan nama penuh dia. Apa benda? Untuk ni penilaian prestasi untuk jaga apa ni keselamatan pesakit. Untuk jaga keselamatan pesakit. Portal sebenarnya. Kalau awak buka lah ni, nanti buka tau.
buka sendiri ni patient safety ni. Dekat situ ada borang, ada ego sama dia. Sekejap lagi lah kita tengok ego. Okay. So roles and responsibilities. Kita nak tengok apa peranan dan juga tanggungjawab dalam pelaksanaan servis yang mengikut yang menjaga patient safety ni. Kat sini saya quote perkeliling daripada DG lah bilangan 2 2013, penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit dan Pelaksanaan Malaysia Patient Safety Goals (MPSG) di fasiliti kesihatan seluruh Malaysia. Yang ini pun sebenarnya saya ambil daripada guideline MPSG ni sendiri. Dekat bawah sana ada perkeliling, dekat bawah sekali ada perkeliling. Jadi perkeliling tu menyatakan dia keluarkan surat kepada semua fasiliti ni untuk terus follow perkeliling ni pada tahun 2013. Jadi fasiliti tu dah Ministry of Health dah keluarkan satu perkeliling yang mana setiap fasiliti itu perlu menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit. So means dalam organisasi yang memberi servis care provider ni dia perlu wujudkan satu jawatankuasa. Jawatankuasa Patient Safety Keselamatan Pesakit. Okay. Selain melaksanakan Malaysia Patient Safety Goal lah. Jadi jawatankuasa ni apa function dia? Apa roles and responsibilities dia? Jadi jawatankuasa inilah sebenarnya sangat penting sebab jawatankuasa ni yang akan bekerja banyak dengan MPSG ni. Jadi jawatankuasa ni akan menjadi penggerak utama, yang ini saya ambil konten dalam perkeliling tu menjadi penggerak utama dalam aspek keselamatan rawatan pesakit di fasiliti kesihatan tersebut. Jadi mereka adalah frontliners, penggerak utama, orang yang paling penting dalam aspek keselamatan rawatan pesakit, patient safety di fasiliti. Okay, kemudian planning dan juga mewujudkan kaedah sistem kerja dan program bagi memastikan keselamatan rawatan pesakit, bukan saja mengimplementkan MPSG tapi wujudkan lagi sebarang kaedah. Itu apa ni? Ini kat mana ni? Dalam MPSG, dalam goals tadi dia goals yang keberapa tadi? Strategi direction yang keberapa ni? Mewujudkan sebarang kaedah sistem, masih ingat. Yang keempat punya strategi direction tadi Ingat tak yang keempat tadi? Strategi direction yang keempat. Last kali. Tengok balik. Insiden, mewujudkan sebarang kaedah untuk report insiden. Okey, ketiga, memastikan pelaksanaan MPSG. Of course lah, mereka ni yang akan melaksanakan MPSG di fasiliti masing-masing. Memantau dan menilai status keselamatan rawatan pesakit, patient safety ni melalui sistem e-goal patient safety. Jadi e-goal ni ada dekat patient safety punya website ni. Ada satu tempat MPSG ni ada satu tempat untuk submit report. Jadi e-goal tu submit report secara online kepada MPSG. Sebab sekarang pakai e kan, orang email. Ini e-goal. Ini goal, ini e-goal. Faham ni? Nak hantar ni through e-goal ni. Faham. Okay, yang kelima, jawatankuasa ni buat apa juga? Insiden, membincangkan any incident ataupun report, aduan serta isu yang melibatkan keselamatan rawatan pesakit. Tindakan penambahbaikan sekiranya ada sebarang isu dan juga apabila sudah mengambil tindakan, macam mana keberkesanan tindakan, evaluate the action. Yang keenam, merancang dan menjalankan aktiviti promosi dan pendidikan berkenaan keselamatan rawatan pesakit dan juga lain-lain perkara yang dirasakan perlu. Jadi ini adalah konten dalam perkeliling yang mana perkeliling mengarahkan setiap fasiliti untuk mewujudkan jawatankuasa keselamatan pesakit. Dan ini adalah role and responsibility of jawatankuasa keselamatan pesakit dalam proses pelaksanaan, dalam proses untuk meningkatkan lagi patient safety semasa memberi
rawatan kepada pesakit. Okey? Okey, Okey sir. boleh semua? Boleh. Boleh. Any questions? Boleh, Ada sir. soalan? Okey, maka dengan itu tamatlah sudah sesi untuk unit 2.4. 2.4 yang melibatkan patient safety. Okey. Ada apa-apa yang masih belum jelas? Jelas Okey, very good, very good. Jadi benda ni to be continued. Jadi sekian dululah. Ni dah 9.40 nak pukul 10. So kita ada lagi satu unit 2.5. Okey. Yang terakhir sekali 2.5. Jadi kita akan sambung kita punya Google Meet. Boleh rehat dulu. Boleh sir. Sambung terus. Rehat dulu sir. Dah dulu Rehat dulu kan? Ada yang belum makan tu. Okey lah. Jadi kita rehat sekejap. Kita akan masuk balik jam 10.30. Okey, jam 10.30 Okay, nanti sir. kita akan jumpa semula dekat sini. Tapi sebelum itu, sabar. Sebelum itu, saya nak tengok dulu attendance untuk 8.10 ni. 50, wow, 53. Mantap Pak Abu. Oh, ini satu-satunya respon full Baguslah macam ni. Okey. Jadi tahniah diucapkan kepada mereka yang telah attendance semualah. Mereka dah semua. Jadi pagi-pagi ni alhamdulillah semua hadir. Walaupun dekat Google Meet ni tak dapat dikesan lagi. Dah. Berapa orang ni? Ada yang terkeluar dia sir sebab line kot. Tadi full lah tadi. Tak perasan ni. Susah ni nak memantau ni. Kalau macam OT 15 orang senangnya. Ni pun tak tahu siapa yang tak hadir ni. Okey. Mungkin terkeluar lah. Positif. Okey, jadi kita rehat sekejap. Kita akan kembali lebih kurang 40 minit dari sekarang 10.30 Boleh? Okey sir. Boleh sir. Boleh sir. Terima kasih sir. Itu kita akan jumpa nanti.